بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita berada dalam kuliah khas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dibawa oleh Persatuan Pekerja Islam PKPI TMB Kulim. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan penaja kita urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Amin. Diberi kesihatan yang baik, dimudahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Dijauhkan daripada kemurkaan, didekatkan dengan keredaan dan syurganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan pada kita pada pagi ini ialah kelebihan selawat adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat adrikni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat yang dibawa oleh Mufti Kota Syam, iaitu Syekh Abdul Hamid, yang kemudiannya menjadi amalan setiap orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mencapai beberapa tujuan daripada hajat-hajat di dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Renjak sikit depan ni anak-anak ni. Renjak sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat adrikni
ialah selawat yang sirahnya ialah As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallas hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallas hilati adrikni. Selawat dan salam ke atas engkau, wahai junjungan kami, ya Rasulullah, khudh biyadi, ambillah tanganku ataupun peganglah tanganku, khudh biyadi qallat hilati adrikni, sedikitlah upayaku, adrikni, temukanlah daku ataupun dapatkanlah aku. Itu ialah sirah selawat adrikni. Selawat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihannya yang pertama sekali, kalau kita mengamalkan secara istiqamah dan konsisten, maka yang kita peroleh ialah rezeki yang melimpah ruah. Selawat yang menarik untuk kita mendapat kemurahan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rezeki penting untuk memberi kepada kita ketenangan dalam jiwa kita. Rezeki kalau sempit, maka akan menyempitkan jiwa kita. Maka memurahkan rezeki ataupun kemurahan rezeki ialah merupakan sesuatu yang dicadang oleh agama kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka sebab itu dianjurkan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk sentiasa istiqamah sembahyang duha. Antara lain, Nabi SAW menganjurkan kita supaya membaca surah Al-Waqi'ah. Begitu juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk kita banyak beristighfar. Begitu juga maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyakkan sedekah. Jadi anjuran-anjuran yang Nabi SAW anjurkan kepada kita itu ialah untuk memberi rangsangan pada kita kepada kemurahan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara selawat yang memurahkan rezeki ialah selawat adrikni. Sebagai contoh, kalau kita nak mengamalkan, amalkan ketika nak tidur 7 kali. Bagi orang yang bukan sakat dia nak murahkan rezeki, tapi apa sahaja yang dia ada cita-cita, hak dan nak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui terhadap apa yang kita impikan, apa yang kita nak, apa yang kita tujuankan. Jadi baca 7 kali ketika mana kita nak tidur malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara mungkin yang kita nak ialah Allah murahkan rezeki kita. Jadi bacalah 7 kali tidur malam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallas hilati adrikni. Yang kedua, kelebihan selawat adrikni ialah dibukakan mata hati. Sama ada kita yang nak mengajar ataupun kita yang belajar. Sebab ilmu akan terbuka kepada orang yang celik mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi ilmu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang celik mata hatinya. Seseorang yang celik mata zahirnya belum tentu dia celik mata hati dia. Tetapi seseorang yang celik mata hatinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkadang dia terlebih baik daripada orang yang celik mata zahirnya tetapi tidak celik mata hatinya. Ada seorang guru kami iaitu Al-Syekh Mustafa Hafizahullah. Dia guru Quran kami di masjid dulu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Buka-buka pintu dan masuk. Yang belakang tu main depan sikit. Main depan. Bagi orang belakang masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bagi laluan kat muslimin. Saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu masa Musalla ala sayyidina Muhammad, suatu syahadah khidmat pada Syekh, ambil dia dari rumah dia, bawa naik kereta, sampailah di masjid. Guru saya ni dia buta, tapi kita tak panggil dia buta, kita panggil kafif, sebab dia mata aja tak celik tapi hatinya celik. Kafif ni maknanya Allah tahankan pandangan mata zahir daripada melihat, tu makna kafif. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pimpin Syekh masuk masjid, letak bagi dia betul menghadap kiblat. Lepas bayang subuh, saya kilit pula tangan dia ke tiang masjid Sallallahu Alaihi Muhammad, tempat yang dia mengajar Quran tu. Jadi waktu tu subhanallah, bila saya dah baca Quran, ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba dia tanya, ada jenazah apa? Jadi saya kata, tak ada Syekh. Dia kata, ada jenazah tu, orang baru masuk jenazah dalam masjid. Itu maknanya mereka tak celik mata zahir tapi celik mata hati. Jadi mata hati ni kalau dia celik, maka dia boleh melihat yang tak dilihat oleh mata zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mata hati itu lebih berharga daripada mata zahir, sebab mata hati dapat melihat kebenaran, mata zahir belum tentu dapat melihat sesuatu yang benar itu benar. Mata hati dapat melihat kebenaran itu kebenaran. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan selawat adrikni ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai contoh, dia amalkan dalam malam Jumaat. Syarat nak mengamalkan selawat adrikni dan apa-apa selawat pun, hati kita mesti tenang. Sebab selawat ni adalah khidmat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ialah mendoakan kerahmatan dan kesejahteraan kepada Rasulullah. Jadi pada malam Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita baca selawat adrikni. Jadi bacalah mengikut kehendak yang kita nak baca. Kita pun baca selawat adrikni. Cuma selawat-selawat ni kita bacalah dalam angka ganjil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca pada malam Jumaat 7 kali ke ataupun berapa kali. Jadi kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita membaca selawat ini, Allah akan bukakan mata hati kita, ataupun yang panggil mata batin, mata hati. Bagi orang yang ada sakit, boleh mengamalkan selawat ini
sebanyak 21 kali. Dan termasuk bukan sakit-sakit, apa-apa sahaja musibah dan bala sama ada yang menimpa diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun menimpa keluarga kita ataupun sahabat handai kita. Jadi kita baca selawat Adrikni ini sebanyak 21 kali untuk niat tu sallallahu alaihi Muhammad, untuk Allah Subhanahu Wa Taala buangkan penyakit yang menimpa kita. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari itu kita demam contohnya, ataupun kita ditimpa apa-apa musibah, baca selawat Adrikni sebanyak 21 kali dengan niatkan yang kita niatkan tu, iaitu untuk Allah Ta'ala angkat balak dan musibah yang menimpa kita, ataupun kita minta Allah hilangkan penyakit yang kita alami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bentuk ataupun khasiat daripada selawat Adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ni dia syifa. Mungkin di sana orang hanya menganggap penyembuh penyakit ialah ubat yang dibeli di farmasi ataupun yang diambil di hospital ataupun klinik. Itulah yang melega dan menyembuhkan penyakit. Sebenarnya selawat pun menempati ubat dan juga penawak-penawak yang lain. Jadi bila kita sakit, demam, baca selawat Adrikni 21 kali, insya-Allah. Dan apa-apa saja penyakit yang kita rasa penyakit memudaratkan kita, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah makan ubat kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Itu ialah usaha zahir yang kita buat. Jadi kita boleh mengamalkan selawat ini dengan niat dan doa, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit-penyakit yang kritikal tadi. Cumanya salah Sayyidina Muhammad, semuanya terletak kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sahaja yang kita zon Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi dan mengurniakan, Allah kurniakan. Tapi kalau kita sendiri pun kita amal, hatta kalau kita makan ubat sekalipun, kita tak yakin kata Allah boleh menyembuh, tak lega juga. Jadi apa segala terletak kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Nabi kita yang Allah sebut dalam hadis kursinya, ana inda dhanni abdi bi, aku berada di sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau dia sangka aku boleh menyembuh, aku sembuhkan. Kalau dia sangka aku boleh menghilangkan kegusaran dan penyakitnya, aku akan sembuhkan. Tapi kalau kita pun ragu-ragu, nak lega kan? Tak. Semua duduk pada keyakinan bahawa Allah menyembuhkan, bukan ubat yang memberi penyembuh kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, selawat Adrikni ini dia membuang sifat-sifat madhumumah. Sifat madhumumah, sifat yang buruk yang duduk dalam hati kita tu. Ada 10 sifat yang buruk yang duduk dalam hati kita, yang wajib kita buang. Di antaranya sifat yang buruk ni ialah cakap banyak, kerana bercakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antaranya makan banyak, kerana makan. Kalau makan tak mau sikit-sikit, nak makan banyak, itu sifat buruk. Antara lain ialah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dunia ni kalau kita
dapat dia bukan habis. Dapat hak nak nanti tak alim pula. Nanti tak alim pula, tak habis-habis dunia ni. Sebab itu Nabi kata, kalaulah seseorang tu diberi kepada dia satu lembah daripada lembah tu emas semuanya, dia tak cukup. Dia nak lagi selembah lagi. Kalau dah dapat pun 2 lembah, nak lagi 3 lembah, tak habis-habis. Jadi untuk tu, kalau kita nak kesembuhan terhadap penyakit dalam hati kita, jadi amalkan selawat adrikni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi kita amalkan pada malam Jumaat. Sebab malam Jumaat dan siang hari Jumaat ialah waktu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita berselawat sebanyak-banyaknya, melebihi hari-hari yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sifat madmumah ni dia lebih mudarat daripada penyakit-penyakit dalam hati ni, dia lebih mudarat daripada penyakit di anggota kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita luka. Luka ni kalau kita kena ayak, kita mengadu ya, pedih, ataupun apa-apa saja penyakit-penyakit yang menimpa kita, sakit kepala, sakit perut dan sebagainya, cimaneh, darah tinggi, jantung, semua tu mudarat. Tapi penyakit hati lebih buruk daripada penyakit lahiriah tu. Pasal sakit jantung tak masukkan kita dalam neraka, cimaneh tak menyebabkan seorang tu masuk neraka. Tapi penyakit hati tu memasukkan seseorang ke dalam neraka. Cinta dunia hukumnya haram, hasad hukumnya haram. Jadi semua tu hukumnya haram, semua tu penyakit dalam hati. Jadi sahabat adrik ini menyembuhkan penyakit di dalam hati, tapi jangan amalkan secara tidak konsisten. Dia amalkan selawat ni secara istiqamah. Kalau sehari saya mengajak 4 kali selawat adrik ni. Allahumma salli ala sayyidina. Saya baca selawat adrik ni, saya buat ketika nak baca kitab, ketika nak mengajar. Tu pun dah dapat melimpah-limpah lah. Walaupun hanya mengamalkan, kalau mengajar saya sekali lah saya amal, tu pun dah dapat limpahan-limpahan dah. Subhanallah. Ya, bayangkanlah kalau kita amalkan nak tidur 7 kali. Bayangkanlah. Ataupun kita mengamalkan selawat ini sebanyak 21 kali. Jadi begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mengamalkan selawat adrik ni, jadi kalau contohnya kita baca di ayat pun boleh juga. Baca di ayat kita baca 9 kali. Jadi untuk tujuan-tujuan kesembuhan dalaman hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita nak jadikan dia pengadang kepada diri kita daripada kejahatan orang, macam contoh subhanallah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka itu diamalkan dalam selawat adrik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sahabat ni sangat mujarab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita jadikan dia amalan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita sakit, contohnya sakit kepala contohnya, ambil ayat, baca 9 kali. Baca 9 kali. Jadi kita tambah di ayat, kita
kita niat Allah Tuhanku sembuhlah penyakit yang aku alami yang aku hidapi ni. Sebenarnya semua selawat ialah syifa. Baru ni saya di Mekah sakit gigi. Jadi ubat sakit gigi tu nak apa ni, masalah Sayyidina Muhammad duk tahan nak habis. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, dia sakit gigi ni sebenarnya dia di antara puncanya ialah kesdung. Sakit gigi ni dia kesdung lah. Kita kesdung kuat, jadi dia akan antaranya kesan pada gigi kita. Ubat yang saya bawa banyak tu rupanya antara di Mekah tu, bila kita nak bagi selera makan, kita bawa sambal hitam tu, kembilih tu kan, tu panggil resdung lah tu, mengundang resdung mai sakit gigi. Tidak, tak boleh. Betul ambil ayak, saya baca selawat kamilah 11 kali, lega. Dia hebat selawat ni, boleh tidur. Ustazah tak sedar abang lah, dia tidur lah. Dia ambil ayat ke baca. Jadi dia menyembuhkan penyakit. Memang betul-betul itu Tuhan tunjuk. Itu kelebihan selawat. Jadi kalau kita kalau baca selawat kamilah, ni selawat adrik ni pun sama. Sakit perut contohnya, Allah Sayyidina Muhammad, ambil ayat, baca dia ayat, tiup dia ayat. Jadi kita tiup dia ayat, jadi kita ni Allah Tuhanku dengan berkat selawat ni, ya Allah sembuhlah penyakitku ni. Tu kaedahnya ialah doa juga. Ya Allah Tuhanku, dengan berkat selawat yang aku baca ni, sembuhlah penyakitku. Dan juga disebut oleh para ahli ulama, selawat ni juga bagi orang yang tak bertemu jodoh, amalkan dia akan bertemu jodoh yang baik. Salah Sayyidina Muhammad. Ni berita bagus ni. Salah Sayyidina Muhammad. Amalkan selawat ni, tapi kena buat istiqamah. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap niat-niat hamba dia. Maka orang tu bukan sekadar dapat jodoh yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehari dua ni saya lalu di TikTok saya tu, Ira Kazar. Betul dah sebut? Celaru dalam Malaysia ni apa ni? Dia tu bukan berzina, pergi menikah. Apa masalahnya? Ada senang. Jadi yang syok mula saya tengok tu, bukan duk cari tapi duk main, duk tengok. Tunggu sekejap, nanti akan datang yang 3. Nak lihat 3 pula. Dia marah dekat kawan tu. Bukan apa, sebab dia apa-apa berkenan dekat Samsul tu. Tak dapat kat dia, dapat kat dia tu yang raya rendah tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subah orang ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang takut terlebih. Hukum boleh, masalah apa? Jadi takut mempertikaikan hukum, tu je. Tu yang cakap-cakap tu ilmu tak ada. Ni bukan nak bela Ira Kazar. Jadi temai cakap maudhu' jodoh Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi bukan sakat bertemu jodoh, tapi dapat jodoh yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka selawat ni besar. Dan lagi besar ialah kerana orang yang amal selawat ni akan dibimbing oleh Rasulullah. Maknanya kalau kita mengamalkan selawat ni secara istiqamah, jadi kita akan terdorong pada jalan yang baik. Sebab Nabi SAW mendoakan untuk orang yang berselawat kepada dia,
untuk umatnya yang mengamalkan selawat ini dan mana-mana selawat, untuk dia sendiri dididik oleh Rasulullah dan diberi ilmu oleh Rasulullah kepada dia, insya-Allah. Jadi semua yang disebut fadilat-fadilat tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan benda yang kita nak dengar semata-mata, tapi kita mengamalkan untuk kita mendapat rahsia-rahsianya. Jadi amalannya yang paling baik ialah kita mengamalkan sebanyak-banyaknya dalam malam Jumaat. Dia ada tujuan yang kita masukkan tadi. Kalau tujuan kita tu besar, amalkan setiap nak tidur malam, baca 7 kali, bukan panjang pun. Dia hebat doa ni atau selawat ni ialah kerana kita sebut khudh bi yadi, Rasulullah pegangkan tanganku. Itu makna ataupun maksudnya ialah bimbingkan daku, ajarkan aku, beri pedoman pada aku. Jadi subhanallah, sebab selawat ni akan dibentangkan pada Rasulullah, dan Nabi tahu siapa yang berselawat kat dia. Maka bila mana kita minta Nabi bagi pedoman, Nabi bagi panduan, Nabi bagi bimbingan, maka Nabi mendoakan daripada alam sana kepada umatnya yang berselawat di alam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila kita khudh biyadi qallas hilati, lemahlah, kuranglah upaya aku. Engkau wahai Nabi, engkau tu sangat tinggi, engkau tu sangat agung, engkau insan teragung ciptaan Allah buat kami. Jadi oleh kerana engkau tu sangat tinggi, engkau tu sangat hebat, qallat hilati, kuranglah upaya aku. Macam mana aku nak dapatkan engkau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu adrikni, kalau aku tak mampu untuk dapat dekat engkau Rasulullah, dapatkan aku. Itu mana adrikni, aku nak dapat engkau, tak tahulah Rasulullah, engkau tu sangat tinggi, tak tergapai oleh aku. Rasulullah, adrikni, dapatkan aku. Bahasa dia di akhirat ni, bahasa di dunia. Di akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap Nabi cari kita. Tu adrikni, Nabi carilah aku pada saat aku dalam kesusahan pada hari dibangkitkan esok. Carilah umat ini wahai Rasulullah, carilah umat yang berdosa ni wahai Rasulullah. Tu mana adrikni. Jadi siapa-siapa yang tahu makna dia ataupun menghayati maknanya, dia tak tinggallah sawat adrikni ni. Sebab kita nak mendapat syafaat Rasulullah. Adrikni mana? Rasulullah, dapatkan aku, syafaatkan aku. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pasti Nabi akan tolong kita, sebab kita berdoa dekat Nabi di dunia ni. Sebab selawat makna apa? Selawat makna doakan Rasulullah. Bila mana kita doakan kepada Rasulullah, selalu kita doa Nabi, maka disebutlah kita ni adalah umat yang baik, umat yang terbaik, sebab tak lupa mendoakan Nabinya. Dan tentulah akan dibalas oleh Rasulullah terhadap umatnya yang berbuat baik pada dia. Di cara Nabi membalas ialah Nabi memberi syafaat. Hatta kalau seseorang tu dah dimasukkan dalam neraka pun, Nabi dengan syafaatnya akan mengeluarkan yang dah masuk neraka ke dalam syurga. Satu masa ketika mana orang dah masuk syurga, neraka dah masuk neraka dah tak ada lah orang di padang mahsyar. Bahkan di antara syurga dan neraka pun dah tak ada siapa dah. Sebab semua orang dah masuk dalam syurga dan dimasukkan dalam neraka. Tengah-tengah tak ada no? DAP tak ada di akhirat esok. Di dunia ada DAP, akhirat tak ada. Duduk atas pagar. Dah ni pun tak, ni pun tak. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika dah masuk syurga dah semua, tiba-tiba Sayyidina Fatimah pergi dengar dan terdengar dalam neraka ada orang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Patutnya kalimat tu didengar dalam syurga, tapi didengar di dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah Fatimah yang merupakan sayyidatu nisa'il ahli jannah, penghulu wanita dalam syurga ni, dia tak boleh dengar tu, ya Allah, siapa yang mengucap kalimat dalam neraka? Langsung bergegas berlari-larinya kepada ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia bergayut di Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, tolong lepaskan tu. Saya dengar dalam neraka orang sebut la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang Nabi ada. Kalau kita kata kalau kereta kita ada AP, boleh buat main kereta orang negeri, ada lesen. Nabi ada lesen paling besar sekali, syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan yang dalam neraka tu masuk dalam syurga. Terlepas masuk neraka. Hak orang lain dah masuk syurga, tapi hak baik ni pitul masuk neraka. Jadi mereka dilepaskan oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Ya, subhanallah, begitulah selawat memberi kesan terhadap keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat esok. Jangan lupa selawat. Paling kurang selawatlah sebanyak 1000 kali sehari. Ada satu orang maklum tu, waktu tu saya mengajar ni kat Meloro, waktu awal Darul Hadis tu. Lepas saya mengajar ni, saya nak keluar daripada masjid. Tiba-tiba dia tahan saya. Ya, Ustaz, maklum kalau maklum nak amal selawat kamilah sehari 1000 kali boleh tak? Saya kata, apa lah maklum tanya macam ni? Boleh lah. Pasal apa nak tak boleh pula? Kata boleh lah maklum. Boleh Ustaz no? Boleh lah. Terima kasih Ustaz. Dia keluar. Minggu lepas tu jumpa Ustazah. Dia kata hari tu jumpa Ustaz, maklum nak tanya selawat 1000 kali boleh tak sehari? Tapi maklum Peter kata selawat kamilah boleh tak 1000 kali sehari. Lepas tu bila dah berjanji, bila Ustaz kata boleh, Ustaz Allah Senama, maklum pun amal ya. Sehari 1000 kali selawat kamilah. Dia kata bila Ustaz kata boleh, takut berjanji dengan Ustaz tak tunai. Dia faham kot tu. Sampai lah dia buat sehari 1000 tak mati lagi maklum tu. Allahu Akbar. Dia sudah tersetu, tak ada satu hajat dia yang Allah tidak kabulkan. Semua hajat Allah kabulkan. Alhamdulillah. Dan selawat ni memang hebat. Selawat memang hebat. Selawat ni menyebabkan semua hajat kita Allah tunai. Semua hajat kita Allah kabul, insya-Allah. Di dunia pun kita dah melihat kesan-kesan selawat. Macam mana Allahumma salli ala sayyidina, kesan-kesan itu akan kita rasai di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita harap kita ialah di antara umat yang Nabi kita kenal kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan pasti Nabi tahu siapa yang berselawat kat dia, dan sudah pasti Nabi kenal siapa orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan jadi saya jazahkan selawat itu untuk diamalkan oleh semua. Lepas tu kena amal dah lah. Jadi amalkan nak tidur malam 7 kali bagi orang yang ada hajat, dan juga cita-cita. Kalau kita nak diangkat balak, baca 21 kali. Dan kalau kita ada penyakit, baca 9 kali hembus hidayah, insya-Allah. Dan kalau kita nak buat secara mingguan, jadi bacalah 11 kali ke pada malam Jumaat ataupun beberapa kali ke, tapi letakkan yang terbaik ialah pada angka ganjil, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita terima kasih kepada penajar kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengampun dosa mereka. Allah mendekatkan mereka dengan Nabi, dan juga mendekatkan dengan penciptanya, dan menjadikan mereka sebaik-baik hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.